Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang disayangi. Terlebih dahulu, cikgu akan memperkenalkan diri. Nama cikgu ialah Cikgu Hemi Suzilawati binti Osman dan kamu semua boleh panggil cikgu, Cikgu Hemi sahaja. Cikgu berasal daripada Semporna, Sabah. Hari ini, cikgu akan menceriakan kamu dengan sebuah cerita Sang Kancil dan Sang Gajah. Tujuan cikgu ingin menyampaikan cerita ini agar semua anak murid cikgu dapat pengajaran dan mendapat nilai-nilai murni yang baik dan juga menjadikan cerita Sang Kancil dan Sang Gajah sebagai teladan di masa akan datang. Sebelum cikgu memulakan cerita, terlebih dahulu cikgu akan memperkenalkan Sang Kancil dan Sang Gajah. Di sini cikgu ada sediakan gambar kancil dan gajah. Mesti di antara kamu tak tahu kan rupa bentuk gajah macam mana, kancil macam mana. Di kiri cikgu ialah gambar kancil dan di kanan cikgu pula gambar Sang Gajah. Okey, jom kita kenal dulu haiwan ini ya. Cikgu tahu semua mesti tak sabar tahu cerita Sang Kancil dan Sang Gajah. Tapi sebelum itu, kita mesti tahu rupa bentuk haiwan ini, okey? Sang Kancil merupakan haiwan yang bersaiz kecil dan terkenal dengan sifat yang cerdik dan pandai. Manakala Sang Gajah pula haiwan yang dikenali sebagai haiwan yang besar dan berat. Okey, cikgu mau pinjam telinga kamu. Cikgu mau pinjam ya, murid-murid. Okey, fokus baik-baik cerita yang cikgu akan sampaikan supaya semua boleh dengar cerita best daripada Sang Kancil dan Sang Gajah. Okey, di dalam hutan belantara ada satu haiwan yang cerdik diberi nama Sang Kancil. Suatu hari, ia berjalan, tiba-tiba Sang Kancil terjatuh ke jurang yang agak dalam. Sang Kancil pun menggeleng-geleng. Nasib baik aku tak mati. Sang Kancil cuba untuk keluar berkali-kali, nasib malangnya tidak percaya. Sang Kancil pun berfikir, macam mana aku nak keluar dari lubang yang sangat dalam ini? Tidak lama kemudian, Sang Kancil terdengar bunyi tapak kaki besar. Sang Kancil terus mengagak bahawa kalau bunyi tapak kaki macam ini, tak lain mesti gajah. Kemudian Sang Kancil mendapat satu idea bernas bagaimana ia hendak menyelamatkan diri keluar dari lubang. Kemudian Sang Gajah yang lalu itu pun menegur Sang Kancil. Kancil, apa yang kamu buat di dalam itu? Saya tengah menyelamatkan diri. Dari siapa? Cuba tengok ke langit. Ia hitam, gelap, langit nak runtuh. Lalu Sang Gajah pun terkejut. Runtuh? Matilah aku. Sang Gajah yang dungu itu mempercayai Sang Kancil bulat-bulat. Jadi, apa yang perlu saya lakukan? Cepat, mari masuk ke dalam sini. Tempat ini selamat. Tanpa berfikir panjang, Sang Gajah pun terus melompat ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri. Kemudian, Sang Kancil pun mengambil kesempatan untuk melompat di atas badan Sang Gajah dan terus keluar dari lubang yang dalam itu.
Sang gajah pun terus berkata, "Ish, pandai kau! Aku memang bertuah dan pandai. Hahaha. Yahoo, saya dah selamat. Pandai mereka engkau, sang gajah." Sang kancil pun terus pergi meninggalkan sangga terpinga-pinga di dalam lubang tadi. Jadi, pengajaran yang coba disampaikan dalam cerita ini, janganlah jadi sang kancil seperti dalam cerita ini, kerana walaupun sang kancil cerdik, tetapi ia tidak baik hati, kerana telah menipu sang gajah untuk menyelamatkan diri. Janganlah juga menjadi seperti sang gajah, kerana walaupun sang gajah baik hati, tetapi ia tidak fikir dengan panjang lalu ditipu. Oke, seterusnya cikgu akan memperdengarkan kepada anak-anak murid cikgu bunyi gajah dan kancil. Sebab mesti ada nak tahu ni kan. Cikgu macam mana bunyi gajah? Cikgu macam mana bunyi kancil? Cikgu akan play bunyi kancil ya. Kamu semua dengar baik-baik, fokus. Okey, cikgu pinjam telinga kamu. Kita dengar bunyi kancil dari YouTube. Okey. Cute kan bunyi kancil ni? Inilah bunyi kancil. Dia slow sikit dia punya bunyi. Dia kecil sahaja. Okey. Ini bunyi kancil dan seterusnya kita lihat suara gajah. Inilah bunyi gajah. Cikgu harap kamu faham lah ya dia punya bunyi tu. Jadi kalau kamu ada dengar bunyi kancil, bunyi gajah begini, kamu tahu sudah yang itu tuh bunyi kancil. Itu tuh bunyi gajah. Oke, kita kasih mati. Oke, aktiviti seterusnya kita akan buat satu aktiviti yang best apa? Mesti semua suka sebab kita akan buat aktiviti di mana cikgu akan pilih antara kamu semua untuk melakukan cerita sang kancil dan sang gajah. Cikgu akan memberikan dua gambar ni. Ia akan dilekatkan di atas kepala masing-masing. Jadi di mana sesiapa yang memegang watak kancil, dia akan dilekatkan di sini. Dan untuk watak sang gajah ia akan dilekatkan di sini. Cikgu akan kasih kad dia letak di atas kepala masing-masing. Jadi semua akan tahu watak masing-masing. Dia akan mewatakkan, kalau mewatakkan gajah dia akan memakai ini, dan kalau mau mewatakkan kancil dia akan pakai ini. Oke, jadi semua tahu watak masing-masing. Jadi senang untuk kita fahami apa yang kamu lakukan, sang gajah dan sang kancil. Oke. Setelah kita melakukan aktiviti ini, cikgu akan berikan kamu kertas untuk kamu melukiskan gambar gajah dan kancil. Cikgu akan berikan kamu kertas ni berbentuk A4 ni. Setiap kamu akan cikgu edarkan. Jadi di atas kertas ni kamu akan dikendaki untuk melukis gambar kancil dan gajah. Kamu boleh pilih mana yang kamu mau lukis.
Mana kamu mau lukis gajah ataupun kancil. Terus tuh cikgu akan gambar ini cikgu akan letakkan di hadapan kamu dan kamu boleh tiru gambar nih bulat-bulat. Macam mana rupanya, apa yang besar, kamu boleh ikut. Terus tuh jadi kamu lukis di atas kertas ini. Oke. Mengapa cikgu mau kamu melukis gambar haiwan ini? Supaya kamu dapat ingat rupa bentuk haiwan. Oke, last cikgu akan buka sesi soal jawab kepada semua anak murid cikgu, dan semua murid boleh tanya-tanya cikgu apa yang kamu tak faham, apa yang kamu nak tanya. Jadi di sini jadi aktiviti sesi soal jawab nih, kamu boleh tanyalah tentang sang gajah kah, sang kancil kah, macam mana bentuknya kah, itu kah. Yang kalau tak faham lagi, tanya lagi. Jadi semua persoalan murid-murid semua kita habiskan dalam sesi soal jawab nih. Oke, cikgu simpulkan pengajaran hari ini. Jika kita hendak membantu seseorang, ia haruslah mengikut kemampuan kita, dan janganlah kita mengambil kesempatan dengan membuat jahat kepada mereka yang membantu kita. Seperti peribahasa Melayu, berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Oke. Sekian daripada cikgu untuk hari ini. Semoga semua pengajaran hari ini dapat diambil dengan baik. Oke, sekian, terima kasih.